tentang Mahathir kata, Anwar pun ada kroni lah, dia kata. Mahathir pula tuduh Anwar bantu kroni ketika jadi TPM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim terus bertelagah dan bertikam lidah isu aset masing-masing di sebalik kes itu kini di mahkamah. Kali ini giliran Mahathir pula meminta Anwar mengisytiharkan kekayaannya semasa menjadi timbalan Perdana Menteri 93 dengan 98 dengan mendakwa dia adalah antara pemimpin terdahulu yang dituduhkan mengamal kronisma. Dia mengulas gesaan Anwar yang mengulangi cabaran supaya mendedahkan semua harta peribadi dan aset miliknya. Untuk makluman tuan-tuan, Anwar Ibrahim dah pun isytihar harta dan beliau ada 11.2 juta harta, 2 juta aset, dan ini didedahkan sebelum pilihan raya umum pada 2022. Mahathir pun pernah dedah harta dan aset Mahathir isteri bernilai 32.4 juta. Ini yang dia isytiharkan lah. Yang ini diisytiharkan pada tahun 2018. Itu 2018. So kita tak tahu pada 2000 tahun 1998, before that 1980 90-an, berapakah harta yang beliau miliki. Dan harta itu memang betul lah, saya tak kata Mahathir tipu, tapi itu harta yang dia miliki, belum anak beranak dia yang miliki lagi. Okey, itu kita tak tahu lagi. Baik, bersatu ini menjadi beban sangat kes Muhyiddin Yassin hari ini. Mahkamah Muhyiddin Yassin mohon kes dipindah ke Mahkamah Tinggi. Okey, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memohon supaya kes menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah 232.5 juta bagi bersatu dan menerima wang hasil daripada aktiviti haram dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Peguam Roslan Dahlan yang mewakili Muhyiddin berkata, permohonan itu difailkan 27 April lepas. Antaranya alasan melibatkan persoalan undang-undang yang kompleks, membabitkan perlembagaan persekutuan. Oleh itu, ia perlu dipindahkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi, katanya. Menerusi affidavit sokongannya, Muhyiddin berkata Mahkamah Session tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan atau memutuskan perkara-perkara yang melibatkan perlembagaan persekutuan dan hanya Mahkamah Atasan iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Dewan Persekutuan saja mempunyai kepakaran untuk memutuskan perkara sedemikian. Adalah lebih wajar bagi prosiding itu didengar dan dibicarakan di hadapan Mahkamah Tinggi yang mempunyai pengalaman yang luas. Berhubung permohonan Presiden untuk membatalkan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan sopan, Rosli berkata timbalan pendaftar Nur Hafsini Mustafa menetapkan 12 Jun untuk pengurusan kes selanjutnya. Pada 18 April lepas, Muhyiddin Yassin memfailkan notis usul bagi memohon agar dia dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan yang dikenakan padanya pada 10 Mac yang lalu. Menerusi affidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa keempat-empat pertuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu didakwa telah menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit daripada 3 syarikat iaitu Bukhari Equity, Neptus Sdn Bhd dan Mamfor Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi parti tersebut. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putera, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya di antara 1 Mac 2020 sehingga Ogos 2021. Muhyiddin turut berdepan 2 pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB milik Bersatu. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Menara KL, Jalan Stesen di Kuala Lumpur antara 2021 Februari dan Julai 2021 serta 8 Februari dan Julai 2022. Beliau juga didakwa di Mahkamah Session pada 13 Mac atas satu pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit dan kes itu dipindah ke Mahkamah Session untuk dibicarakan bersama. Baik, kenapa beliau minta supaya kes itu ditukar kepada Mahkamah Tinggi? Pertama, kita kena tahu bahawa Muhyiddin Yassin telah memohon supaya kes itu digugurkan. Kan hari tu kecoh pembangkang kan. Tengok Zahid Hamidi minta kes dia digugurkan. Saya kata lepas ini Muhyiddin Yassin pun akan minta kes itu digugurkan. Itu normal. Itu dipanggil representasi. Siapa yang biasa dengan perbicaraan, dia tahulah benda itu memang akan berlaku. Lulus tak lulus tu cerita lain, mohon dulu. Kan? Saya sendiri pun mohon supaya kes saya digugurkan. Itu normal. Itu representasi nama dia. Itu yang pertama. Kemudian dia kata bahawa perkara ini melibatkan perlembagaan. Now I fail to see kenapa di mana yang dikatakan melibatkan perlembagaan. Tetapi itu mungkin defend lah yang nak digunakan oleh peguam bela. Tak apalah, itu hak dia. So dia nak minta supaya ditukarkan daripada Mahkamah Session kepada Mahkamah Tinggi. So untuk pelajaran kita tuan-tuan dan puan-puan, kita di Malaysia ni kita ada Mahkamah Magistrate, kita ada Mahkamah Session, kita ada Mahkamah Tinggi, kita ada Mahkamah Rayuan dan kita ada Mahkamah Persekutuan.
So apa beza mahkamah tinggi, mahkamah session, mahkamah magistrate? Dia bergantung kepada jenis kes, berapa hukuman, penjara dan sebagainya. Kalau kes itu melibatkan mati contohnya, melibatkan hukuman mati atau penjara lebih dari certain jumlah atau denda lebih dari certain jumlah, ataupun kalau civil case melebihi dari jumlah tertentu, dia akan pergi ke mahkamah tinggi. Bawah jumlah dia akan pergi ke mahkamah session dan juga mahkamah magistrate. Dia bergantung. Mahkamah magistrate ni paling rendah lah. Itu mahkamah yang paling rendah. Dan lagi mahkamah rendah daripada situ. Tapi yang tu tak payah cerita lah kan. So dalam hal ini, dia nak pindahkan sebab dia sekarang ni dibicarakan di mahkamah session. So dia minta supaya dibawa kepada mahkamah tinggi. Now, adakah lebih besar chances dia kalau dia nak menang di mahkamah tinggi? Sebenarnya agak lebih sukar. Kerana mahkamah tinggi hakimnya lebih berpengalaman. Untuk nak jadi hakim mahkamah tinggi, kena ada pengalaman. Kan? Daripada session, magistrate ni biasanya budak-budak baru grad ataupun baru ada pengalaman sikit, bukanlah baru grad, dia ada pengalaman a few years sudah akan jadi hakim mahkamah magistrate. Lepas pengalaman dia naik kepada session, lepas tu naik lagi kepada mahkamah tinggi. Nah, dah tua sikit mahkamah rayuan, bila dia nak pencen mahkamah persekutuan, melainkan dia very excellent lah, dia akan pergi mahkamah persekutuan. So bila melibatkan perlembagaan, normally itu yang berlaku lah kita kata. Okay, so kalau dia nak minta, tapi adakah dia akan jadi complicated? Tak juga sebenarnya. Bagi saya benda ni straightforward. Dia macam kes 1MDB je, duit masuk dalam account. Macam kes SRC, duit masuk dalam account. So saya tak nampak komplikasi, tetapi dia nak delay. This is delay tactic lah. Okay, baik. Hari ni juga, ni saja yang saya nak buat ni, dah habis berita, tapi saya nak buat apa yang Sanusi cakap kan. PN tampil anak jati Selangor jadi MP jika menang PRN, Sanusi. Sebab dia kata Menteri Besar Selangor sekarang ni bukan anak jati Selangor, dia kata anak jati Johor. Pengarah Sanusi Makno memberi jaminan akan menampilkan calon anak jati negeri sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya Perikatan Nasional menang. Bercakap dalam sidang akhbar, katanya hanya calon berasal dari negeri itu lebih memahami latar belakang dan budaya di Selangor berbanding dengan calon dari negeri lain. Dia kata macam tu. Walaupun tak sebut sebarang nama, Sanusi juga Menteri Besar Kedah memberi bayangan Dr. Halimah adalah antara calon berkenaan. Dr. Halimah dulu, okey, saya nak cerita. Bukanlah saya kata orang Sarawak tidak boleh. Mungkin pemimpin di ketengahan sudah lama menetap di Selangor, boleh dipertimbangkan dan tidaklah menghalang. Okey, untuk makluman, Dr. Halimah Ali ni adalah orang Sarawak. Dia orang Baram. Dia orang Baram. Dia orang Sarawak yang pernah satu pentas dengan saya. Dia orang Baram. Cuma dia dah lama tinggal di Kelang lah. Kan? So dia kata bila dia sebut anak jati negeri Selangor menampilkan, so Dato' Halimah ni bukan anak jati negeri Selangor. So kenapa dia kata nak tolong tonjolkan Dato' Halimah pula? Kan? Tapi alangkah baik jika diterajuk oleh anak jati negeri sini yang lebih faham cita rasa, cara hidup dan bahasa. Okey, mungkinlah Dato' Halimah ini mungkin dilahir di Sarawak. Dia dilahirkan di Sarawak tapi telah lama bertapak di Selangor melalui amalan perubatan dan aktivitas. Yalah, dia lahir di Sarawak, dia orang Marudi di Sarawak. So, apa beza dia dengan Menteri Besar Selangor sekarang? Saya tak faham lah hujah dia ni. Saya tak faham. Hujah dia ni apa kena-mengena ni? Kan? Kalau macam tu dalam PKR, dalam Pakatan Harapan, dalam BN pun ramai orang memang orang anak jati Selangor kalau nak macam tu. Saya tak faham lah hujah dia. Okay, dan last kali tuan-tuan, kita untuk makluman tuan-tuan dan perempuan yang menonton saya lebih kurang dalam 7-8 ribu orang, 9 ribu orang ni, dan yang mendengar saya di Twitter, Anwar The Untold Story akan keluar pada 18 hari bulan Mei, minggu hadapan hari Khamis, dan malam ini adalah tayangan perdana Anwar The Untold Story. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton di program-program yang terdekat lah kan. Dan insyaAllah saya akan organise satu tayangan LTL. InsyaAllah kalau tak 20 hari bulan, saya akan buat 27. Saya tengok mana tarikh yang free lah, 20 atau 27 di tempat pilihan saya, Alamanda Putrajaya, tetapi subject to availability. Sebab itu saya tak boleh nak confirm. Dan sekarang ini sudah ada 70 orang dah booking tiket. Walaupun saya kata belum buka lagi, dia orang kata tak, kita nak juga, kita nak bayar ni. Okeylah, tak apalah kan. Nanti saya akan open pada semua. So siapa yang nak bawa kawan-kawan, siapa nak bawa keluarga, siapa yang nak bawa isteri, suami, isteri-isteri, bekas suami, girlfriend, skandal, bawa lah kan. Yang lain tu saya tak nak campur tangan, bawa lah. Siapa ada yang kata, saya nak bawa walaon dan walaon tit, bawa lah. Saya pun tak ada masalah, bawa je kan. Sponsor tiket dia orang. Tiket kita sponsor half, separuh. InsyaAllah saya akan umumkan berapa harga dia. Sebab
kita kita minta buat tuan-tuan berderma sikit. Dan kita ada juga buat jualan baju pada hari tersebut, mungkin sehari sebelumnya, dan kita galakkan tuan-tuan dan puan-puan memakai pakaian atau baju yang melambangkan PMX 10 lah, kalau ada. Nanti kalau ada baju tersebut, saya akan announce jualan baju tersebut. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih yang menonton saya kat Facebook, tolong tap love ke like ke. Terima kasih yang bagi gift saya kepada saya di TikTok. Terima kasih juga bagi gift kepada saya di YouTube dan juga Facebook, YouTube lah terutamanya. Terima kasih saya ucapkan tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah apa-apa hal kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Terima kasih Azli. Kita jumpa lagi. Salam hormat, salam reformasi, salam madani. Yang penting lawan, tetap lawan. Jumpa di TikTok. Assalamualaikum.